Selamat datang ke channel Ustazah Noraini. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah Noraini kali ini dalam bidang Al-Quran, Suratul A'raf ayat yang ke-179. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 19. Okay, tajuk kita pada kali ini ialah panca indera yang dimanfaatkan. Sebelum kita meneruskan, mari kita baca dulu ayat yang berkenaan dengan keadaan neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Suratul A'raf ayat yang ke-179. Sebelum kita lihat apa keadaan-keadaan dalam neraka, mari kita lihat terlebih dahulu perkataan-perkataan yang terkandung dalam ayat ini. Okey, yang pertamanya kita nak lihat walaqad zara'na li jahannam. Okey, jahannam di sini. Apa maksud jahannam? Jahannam tu apa maksud dia? Neraka, ya, neraka jahannam. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menyediakan dalam neraka jahannam. Dalam neraka ni ada siapa dalam ni? Katsiran minal jinni. Al-jinni. Apa maksud al-jinni? Jin. Al-jinni. Jin. Okey, dalam neraka ni ada jin. Wal. Wal ni maksud dia dan. Wal sebiji ni maksud dia dan. Wal ins. Dan insan. Orang. Manusia. Jadi disebut dalam ayat ni, dipenuhi dalam neraka itu kebanyakan mereka daripada jin dan insan, manusia. Okey, apa sifat-sifat mereka yang menyebabkan mereka duduk dalam neraka? Okey, yang pertamanya ada qulubun, kalbu. Qalbu, hati kan? Hati. Kalbu, dalam kalbuku, hati. Qulubun, hati-hati. Jadi perkataan qulubun maksudnya hati-hati. Hati. Banyak-banyak hati. Banyak hati. Okay. Dalam neraka tu ada jin dan ada manusia. Sebab apa? Lahum qulubun. Ada hati. Tapi tidak memahami dengan ayat-ayat Allah. Okay. Yang pertama hati. Kemudian sifat yang kedua iaitu a'yun. Ainun. Ainun. Mata. A'yun. Mata. Mata-mata. Bukan mata-mata gelap. Mata. Banyak mata. Perkataan jamak yang menunjukkan mata. La yubsiruna biha. Okey, perkataan la membawa maksud tidak. Kat sini pun ada la. Tidak. La maksudnya pun tidak. Qulubun, hati. La. Tidak. Hati tak faham. Tidak mendalami. Okey. Yang keduanya a'yun, ainun. Ada mata. La yubsiru. Tidak melihat. La. Tidak. Yubsirun biha. Kemudian walahum azanun. Azanun perkataan jamak daripada perkataan uzunun. Uzunun satu telinga. Azanun. Uzunun satu telinga. Azanun
telinga. La, tidak ada telinga. La, tidak mendengar dengannya. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama ada hati. Yang kedua ada ainun, mata. Kemudian ada azan, ada telinga. La yasma'una biha. Jadi Allah ibaratkan ulaika, mereka itu kal an'am, seumpama al-an'am, haiwan ternakan. Al-an'am ini haiwan ternakan, seumpama, seperti, bagaikan haiwan ternakan, kal an'am. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada haiwan ternakan. Mereka itulah golongan daripada orang-orang yang ghafilun, lalai. Jadi perkataan-perkataan yang kita boleh ambil daripada ayat ini, yang pertamanya Jahannam. Apa maksud Jahannam? Tulis dalam buku, Jahannam apa maksudnya? Neraka Jahannam. Kalau ada perkataan yang digaris, kalau digaris Jahannam, jadi maksud dia ialah neraka Jahannam. Kemudian yang kedua, al-jin, jin. Wal-ins, dan. Waw ni maksudnya dan. Al-ins, insan, orang, manusia. Okey, 3 perkataan. Kemudian perkataan yang keempat, kulubun, kolbu. Engkaulah selalu di kalbuku, kalbu. Kalbu tu maksud dia kolbu, hati. Kulubun, la, tidak. Okey, perkataan yang ke-5, a'yun. Ainun, mata. A'yun, mata. Perkataan yang ke-6, azanun, telinga. La, tidak mahu mendengar. Perkataan yang ke-7, al-an'am, kal. Kal ni maksudnya seperti, seumpama. Misalnya, contohnya, seperti al-an'am, haiwan ternakan. Balhum adallu. Adallu dolalan. Dolla, sesat. Dolla, sesat. Dolalan, kesesatan. Ba'ida, yang sangat jauh kan. Okey, adal, sangat-sangat sesat. Okey. Kemudian al-ghafilun. Okey, maksud al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Al-ghafilun maksudnya orang-orang yang lalai. Okey. Sekarang kita nak melihat soalannya. Bagaimanakah keadaan penghuni neraka? Okey, Allah menceritakan dalam Quran tu bagaimana keadaan orang-orang yang duduk dalam neraka ni, yang jadi penghuni neraka ni, bagaimana keadaan mereka? Saya jawab ya. Bagaimana dia duduk dalam neraka tu, keadaan mereka? Bagaimana keadaan orang yang berada di dalam neraka? Keadaan mereka semasa mereka berada di dalam neraka. Okey, bagaimana keadaan mereka? Okey, kita lihat. Keadaan-keadaan penghuni neraka. Yang pertamanya, mereka ni, orang yang berada dalam neraka ni, akan diseret beramai-ramai. Satu kumpulan akan diseret. Dalam keadaan muka mereka tertiarap. Maksudnya meniarap. Mukanya berada di atas tanah dalam neraka tu. Jadi bila diseret, apa keadaan mukanya? Mukanya akan jadi luka. Kemudian akan menjadi lebih teruk daripada itu. Sebab diseret beramai-ramai. Dahlah diseret. Keadaannya terterak pula. Tertiarap. Mukanya tertiarap. Menunjukkan bahawa azabnya ketika berada di dalam neraka. Kemudian yang kedua. Orang yang duduk dalam neraka ni, dia mohon dengan Allah supaya dihidupkan semula. Nak balik semula ke dunia. Sebab apa? Sebab tak tahan sangat dah azab ni. Sangat azab keadaan dalam neraka. Jadi dia minta, ya Allah, kembalikanlah aku semula ke dunia. Supaya aku boleh berbuat amal soleh. Nak buat baik.
Macam menyesal lah. Seolah-olah dia menyesal dah kerana masa hidup atas dunia banyak sangat buat maksiat. Jadi bila balik ke alam akhirat, dimasukkan ke dalam neraka, mereka minta balik semula. Ya Allah, balikkanlah aku ke dunia walaupun hanya 1 saat je. Hanya kerana nak berbuat baik. Kemudian keadaan yang ketiga. Mereka ni akan menjadi bahan bakar api neraka. Ambil sebagai unggun api. Ambil kita ni buat jadi unggun api. Bayangkan betapa seksanya, betapa panasnya kita ni menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan yang keempat. Mukanya menjadi hitam legam. Sangat hitam. Kita nampak arang tu hitam. Hitam lagi lah muka orang ahli neraka ni. Hanya kerana mereka mendustakan Allah SWT, tidak percaya kepada Allah SWT, mensyirikkan Allah SWT semasa berada di atas dunia. Okey, keadaan yang kelima. Orang kafir dan orang munafik akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tak keluar dah. Kekallah di situ sehinggalah habis sampai kepada tidak ada pengakhirannya. Kerana di situlah tempat yang kekal abadi. Hanya kerana kafir saja di atas dunia. Tengok balasan Allah SWT. Allah suruh beriman sahaja. Okey, kemudian kita lihat soalan kebat. Murid yang berjaya ialah murid yang memanfaatkan hati untuk memahami sesuatu perkara, matanya untuk membaca buku dan telinganya untuk mendengar pengajaran guru. Okey, soalannya. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey, bagaimana cara kita nak menjawab soalan ini? Soalan ini adalah soalan kebat. Bagaimana cara nak menjawab? Okey, kita faham dulu soalannya. Dia kata, murid yang berjaya ni ialah orang yang memanfaatkan hati untuk memahami sesuatu perkara. Memanfaatkan mata dia untuk membaca buku. Memanfaatkan telinga dia untuk mendengar pengajaran guru. Jadi soalannya dia suruh kita sokong. Maksudnya, orang yang belajar ni dia akan berjaya. Orang yang mendengar ni pengajaran guru dia akan berjaya. Dia suruh kita sokong. Jadi dalam soalan ini, kemukakan hujah anda untuk menyokong. Jadi cara kita nak jawab soalan ni, kita tulis dulu. Maksudnya, kita nak tengok soalan ni dia nak suruh kita ni memfokus tentang apa. Jadi ayat kita tadi ialah tentang memanfaatkan panca indera, anugerah daripada Allah. Ini ada 3 yang disebut dalam ni adalah panca indera. Okay. Kita nak pilih membaca buku pun boleh, kita nak pilih telinga pun boleh, kita nak pilih mata pun boleh. Okay. Cara untuk menjawab kebat yang betul-betul baik. Okay. Mula-mula kita tengok dulu apa isi yang kita nak jawab. Sebaik-baiknya kita tulis dulu di tepi isi dia apa, huraian dia apa, huraian lengkap dia apa. Kemudian kita akan susun, olah dia menjadi satu ayat. Ingat kalau soalan kebat dia mesti jawab dalam bentuk perenggan. Okay, soalan ni Ustazah ambil daripada buku teks. Okay, Ustazah salin daripada buku teks. Jadi anak-anak boleh tengok daripada buku teks soalan kebat, soalan yang terakhir sekali. Okey, soalan ini memerlukan kita menjawab dalam bentuk perenggan. Kita tak boleh menjawab dalam bentuk poin macam tadi. Yang pertamanya, keadaan tadi tu diseret dalam neraka dalam keadaan mukanya tertiarap. Isi yang kedua, yang tu adalah untuk soalan dalam bentuk poin-poin. Jadi untuk soalan kebat, awak kena jawab dalam bentuk perenggan. Ada satu perenggan je macam kita jawab karangan bahasa Melayu. Okey. Cumanya beza dia, kita nak satu sahaja isi. Kalau karangan bahasa Melayu, 5 isi kan. Jadi untuk pendidikan Islam, satu je isi dia. Okey, soalan ini. Okey, ya boleh jawab tak ya soalan ni? Boleh tak jawab soalan ni? Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.
Gunakan telinga untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kalau nak buat ayat gitu? Boleh tak ya? Okey. Seseorang yang menggunakan telinga untuk mendengar. Jadi kalau kita buat mata untuk melihat. Takkanlah melihat dengan seseorang yang menggunakan mata untuk mendengar. Jadi dok fokuslah pula, dok jadilah pula situ. Dok tally dok mata untuk melihat. Jadi telinga untuk mendengar. Jadi biarlah ada kesinambungan di situ. Menggunakan benda untuk apa? Kalau menggunakan mata untuk melihat. Jadi kalau menggunakan telinga untuk mendengar. Seseorang yang menggunakan telinganya untuk mendengar pengajaran guru sudah tentu. Okey. Sudah tentu mereka akan dapat dia dengar cikgu dia ngajar. Jadi apa yang dia dapat? Ilmu yang bagus ya, yang disampaikan. Balik dah. Yang disampaikan oleh sang guru. Okey. Tik sini. Satu ayat. Ini kita dah dapat satu isi. Maksudnya orang yang menggunakan telinga tu untuk sudah tentu mereka akan mendapat ilmu yang disampaikan oleh guru. Okey. Hal ini kerana apa? Hal ini kerana mereka telah memanfaatkan panca indera telinga. Kan? Hal ini kerana mereka telah memanfaatkan panca indera telinga untuk perkara yang berfaedah, iaitu mencari ilmu. Boleh tak buat ayat gini? Okey, ni huraian. Tadi tu isi. Kan mereka akan dapat ilmu, isi. Huraian dia kerana mereka telah memanfaatkan panca indera telinga untuk perkara yang berfaedah, iaitu mencari ilmu. Okey, sekarang kita nak buat huraian lengkap kepada huraian tersebut. Huraian lengkap kepada isi yang kita buat tu, mereka akan dapat ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Okey, apa kesannya kalau dia dapat ilmu? Kesannya mereka dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari daripada gurunya yang beramal. Kesannya mereka dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari daripada gurunya yang diiktiraf. Memanglah cikgu ni diiktiraf kan. Kalau tidak, tak boleh menjadi guru. Okey, cukup dah 3. Kita dah ada isi. Di mana isi dia? Sini. Mereka akan mendapat ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Ini isi. Okey, kita warnakan dia lain. Nak menunjukkan di sini nampak merah, kuning. Warna lain. Merah. Okey, cerah sikit. Nampak? Okey, ini isi dia. Sudah tentu mereka akan dapat ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Kenapa dia dapat? Kerana dia telah memanfaatkan panca indera untuk perkara yang berfaedah, iaitu mencari ilmu. Okey, di sini ialah
huraian. Okey, huraian kita warnakan dia dengan blue. Okey. Ini huraian dia. Kesannya mereka dapat beramal dengan ilmu. Okey, ni ialah huraian lengkap. Jadi cukup dalam 3 markah kita. Dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari daripada gurunya yang diiktiraf. Okey, A tinggal. Okey. Okey, sekarang kita nak buat penutup. Kesimpulannya, Ustazah suka buat ayat gini yang senang je supaya anak-anak mudah ikut. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menggunakan nikmat tak Ustazah nak buat gini Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menggunakan nikmat panca indera. Dia dah nak buat gini Okey. Kalau Ustazah panca indera. Kalau Ustazah buat gini, cuba kita cek balik. Ustazah kata kesimpulannya kita hendaklah sentiasa menggunakan nikmat panca indera. Ada tak lagi dalam ayat atas ni nikmat panca indera? Ada tak lagi dalam ayat ni nikmat panca indera? Tak ada kan? Yang sini Ustazah sebut memanfaatkan panca indera telinga untuk perkara yang berfaedah. Jadi sini kita bolehlah menggunakan ayat nikmat panca indera yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Okey, dah cukup lagi markah ni. Dia baru tergantung baru. Kesimpulannya, kita naklah sentiasa menggunakan nikmat panca indera yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Kena ada perkataan sambungan situ supaya kita mendapat apa? Kita gunakan nikmat panca indera yang telah digunakan oleh Allah dengan sebaik mungkin supaya kita mendapat. Jangan balik soalan dia. Soalan dia ialah murid yang berjaya. Jadi kita ambillah dalam ni supaya kita mendapat apa? Kejayaan yang cemerlang. Cukup 4 markah. Okey, kita besarkan dia supaya kita dapat lihat. 2 boleh, 28, 32. Okey. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menggunakan nikmat panca indera. Ini kesimpulan. Kita letak dia warna lain supaya nampak. Okey. Boleh ni Ustazah bagi contoh jawapan. Kalau ada jawapan yang lain pun boleh diterima. Tak ada masalah. Asalkan berkenaan dengan menepati soalannya. Orang yang berjaya. Kalau nak ambil mata pun boleh. Orang yang sentiasa membaca buku pun boleh. Tukarlah sini. Seseorang yang sentiasa membaca buku dengan menggunakan matanya yang telah dikurniakan oleh Allah, sudah tentu mereka akan dapat ilmu yang dibaca melalui buku tersebut. Boleh? Okay, ini ialah contoh untuk kita menjawab soalan kebat. Soalannya ada dalam buku, boleh salin dalam buku. Jadi, saya rasakan pembelajaran kita untuk hari ini sampai setakat ini. Ustazah mohon maaf andai ada sebarang kekurangan, ketidakpuasan hati sepanjang Ustazah mengendalikan kelas pada pagi ini. Jadi, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.